guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Isu bendera putih, sahabat-sahabat semua. Ramai yang tidak tahu apa yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong semasa era pandemik dan ketika rakyat begitu terdesak sehingga mengangkat bendera putih. Jadi sahabat semua, saya ingin mengungsikan apakah titah daripada Yang di-Pertuan Agong dan ketika rakyat mengangkat bendera putih ini berlaku pada era kerajaan Perikatan Nasional dan Perdana Menterinya adalah Muhyiddin Yassin. Jadi sahabat semua, menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Dan juga ada perkara yang kedua adalah berita baik yang baru saja diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tanpa buang masa, saya ingin mengongsikan apakah titah daripada Yang di-Pertuan Agong ketika itu, sahabat-sahabat semua. Jadi ini dia, Agong bertitah cari setiap rumah yang kibarkan bendera putih, yaitu antara titah daripada Yang di-Pertuan Agong. Saya sendiri tidak mengetahui hal ini dan baru hari ini juga saya mendapat info ini, sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin memberikan pencerahan bagi kita semua. Kata antara titah daripada Yang di-Pertuan Agong adalah cari setiap rumah yang mengibarkan bendera putih dan beri bantuan sewajarnya kepada mereka. Itulah titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasha kepada Setiausaha Sulit Kanan Baginda Datuk Nazim Muhammad Alim ketika rakyat begitu terdesak sehingga terpaksa mengibarkan bendera putih di hadapan rumah sebagai tanda mereka amat memerlukan bantuan ketika pandemi COVID-19 melanda negara kita. Dan ketika itu juga adalah berlaku pada era kerajaan Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua, di bawah pimpinan tidak lain tidak bukan Abakau yang dikenali oleh rakyat di luar sana satu ketika dahulu sebagai Abakau. Jadi amat mengejutkan. Seperti yang saya katakan, memang sangat satu yang amat mengejutkan, sahabat semua. Ya, kita tidak pernah tahu tentang titah ini, tapi hari ini ya menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi situasi ini hanyalah secebis daripada bukti kisah keluhuran hati Al-Sultan Abdullah. Menurut Nazim, kepribadian mulia Seri Paduka yang pantang melihat rakyat yang berada dalam kesusahan, terutama semasa darurat ketika darurat kesihatan ketika itu. Hakikatnya tidak hanya meninggalkan kesan kepada penerima bantuan, tetapi juga petugas istana yang turut mengkagumi sahsia baginda. Secara pribadi, Nazim berkata pengalaman menyampaikan bantuan kepada golongan memerlukan semasa perintah kawalan pergerakan akibat COVID antara paling berbekas dalam dirinya sepanjang 5 tahun bekerja dengan Al-Sultan Abdullah. Tambah lagi, tuanku suruh saya kira ada berapa bendera putih di Kuala Lumpur. Kemudian saya beritahu Ketua Polis Kuala Lumpur untuk bantu saya. Jadi kita pecahkan kepada Ketua Balai Polis untuk kita kira apa kita buat. Ialah kita hantar bantuan. Dan bantuan itu datang daripada duit tuanku sendiri, katanya dalam temu bual dengan bernama. Ini satu yang amat mengejutkan kita, sahabat semua. Duit daripada tuanku sendiri. Jadi berhikmah dengan Al-Sultan Abdullah sejak 2018, Nazim tidak hanya bertanggungjawab mengurus jadual dan program pertemuan menghadap Yang di-Pertuan Agong serta surat menyurat istana, bahkan turut berperanan menjadi penyiasat, perantara dan penyampai kepada Seri Baginda. Kepelbagaian tugasnya itu membolehkan beliau melihat sendiri keikhlasan baginda dalam menghulurkan bantuan tanpa mengira masa, selain menyifatkan Seri Paduka memiliki hati yang sangat baik sehingga membuatkan rakyat berasa begitu dekat dengan baginda. Tidak hanya kisah dengan bendera putih, mungkin ramai yang masih mengingati momen Al-Sultan Abdullah bersama Raja Permaisuri Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria meredah banjir dalam misi bantuan di Pahang, bertanya kabar kepada mangsa kemalangan dan mengulurkan pertolongan kepada mangsa-mangsa bencana. Ini antara gambar itu, sahabat semua, ketika Yang di-Pertuan Agong bersama isteri ya menziarahi mangsa-mangsa banjir ketika itu. Katanya lagi, baginda seorang yang baik hati, malah sampai sekarang tuanku tidak menerima 1 sen pun gaji sepanjang 5 tahun dan tuanku Permaisuri Agong bertakhta bahkan memulangkan semula gajinya baginda tidak terima. Katanya yang mulanya bekerja di Istana Negara sebagai pembuat teks ucapan. Itu dia, sahabat. Begitu besarnya hati seorang Yang di-Pertuan Agong ini yang ramai tidak tahu, sahabat-sahabat semua. Tapi ketika itu kita tahu Perikatan Nasional, menterinya, Perdana Menterinya, penjawat
duta-duta khas bertaraf menterinya menerima gaji puluhan ribu. Tapi ketika itu rakyat terpaksa mengangkat bendera putih. Hakikatnya kata penulis ini lagi, keluhuran hati Sri Paduka dalam membantu mereka yang memerlukan turut dirasai sendiri Nazim apabila Al-Sultan Abdullah mempelawannya untuk mengerjakan umrah pada 2009 bagi memohon kesembuhan buat anak perempuannya yang sakit. Ini banyak perkara yang kita tidak tahu, sahabat-sahabat semua. Jadi mungkin perlawanan itu dianggap kecil bagi setengah pihak, namun bagi Nazim ia merupakan sesuatu yang sangat bermakna buat dirinya yang ketika itu berada dalam kesedihan karena risaukan kesehatan anaknya. Ketika berada di hadapan Ka'bah, Tuanku datang kepada saya dan bertanya sama ada saya berdoa untuk anaknya atau tidak. Saya jawab sudah. Kemudian Tuanku memberi itulah antara tujuan baginda membawa saya mengerjakan umrah, yaitu untuk berdoa bagi kesehatan anak, katanya sambil meluahkan rasa syukur karena anak kini sudah pulih sepenuhnya. Selama 5 tahun berhikmat dengan Sri Paduka, Nazim melihat sendiri daripada kacamata cara Al-Sultan Abdullah sentiasa meletakkan rakyat sebagai keutamaan tertinggi dalam setiap tugasannya sebagai ketua negara. Maka tidak heranlah apabila buat pertama kalinya dalam sejarah surau di Istana Berkenan dibuka kepada orang ramai untuk menunaikan salat Jumat, sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Tuanku melihat Istana Negara bukan rumah Tuanku. Istana Negara yang milik rakyat dan disebabkan itu kita buka surau kepada orang ramai untuk menunaikan salat Jumat, katanya. Jadi menyifatkan yang di Pertuan Agung memiliki hati dan budi pekerti yang sangat tinggi. Nazim berkata Sri Paduka juga merupakan seorang yang begitu menghormati dan menghargai setiap warga istana negara tanpa mengira pangkat selain menggunakan perkataan yang baik ketika memberi arahan. Justru peluang berhikmah dengan Sri Paduka, katanya, adalah sebagai satu kenangan yang paling manis dalam hidupnya, dan rakyat Malaysia sebenarnya sangat beruntung memiliki seorang raja berjiwa rakyat menjadi julungan kasih setiap rakyat di jelata pelosok negara. Baginda merupakan agung terbaik yang pernah rakyat Malaysia miliki, katanya. Saya pasti orang akan rindukan baginda sama ada Tuanku masih agung atau tidak. Baginda tetap akan bantu rakyat, kata Nazim mengakhiri temu bual berkenaan. Itu dia sahabat-sahabat semua, pendedahan daripada seorang yang begitu dekat dengan yang di Pertuan Agung. Dan saya sangat terjentik hati saya betapa hebatnya agung kita ini, sahabat semua, dengan menitahkan untuk mencari rumah-rumah yang mengibarkan bendera putih ketika era pandemik di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Rakyat terpaksa mengangkat bendera putih, sahabat-sahabat semua. Tapi dengan kerendahan hati yang di Pertuan Agung menghulur bantuan menggunakan wang ringgit, duitnya sendiri, dan dikatakan juga tanpa menerima sebarang bayaran gaji dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Terbaik, terbaik. Jadi apa komen Anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Yang terakhir sebelum saya akhiri, Datuk Seri membuat pengumuman pembayaran SARA disalur berperingkat mulai hari ini 23 hari bulan Januari 2021, sahabat-sahabat semua. Terbaik, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkata dalam satu program Sumbangan Asas Rahmah akan bermula hari ini secara berperingkat. Perdana Menteri berkata program SARA telah ditambah baik dengan peruntukan melonjak lebih 5 kali ganda kepada 700 juta berbanding 130 juta tahun lepas. Peruntukan yang lebih besar ini membolehkan kerajaan menambah jumlah penerima SARA kepada 700,000 ketimbang 210,000 orang pada tahun lalu. Jumlah bantuan juga dinaikkan sehingga RM1,200 seganda jumlah daripada tahun lepas, katanya dalam kenyataan hari ini. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Perdana Menteri kita yang juga seorang pemimpin yang begitu prihatin, yang begitu berjiwa rakyat, dekat dengan rakyat, memahami derita rakyat dan sebagainya. Walaupun ada pihak yang tidak bersyukur dengan pemberian sebegini rupa, tapi saya percaya bagi rakyat kebanyakan di luar sana ini adalah satu perkara yang amat dihargai, pemberian seperti ini. Begitu juga dengan saya sendiri. Bagaimana dengan Anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen pandangan Anda dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Indonesia Channel. Sekarang kita berjumpa lagi. Bye-bye.